Cumanya Aiman bila dia kata sifat 20 pada zaman kini untuk orang kita, orang biasa yang tak faham, dia selalunya ada dia punya antagonis, apa lawan dia. Lawan dia dipanggil Tauhid 3. Jadi mungkin Aiman very briefly untuk orang awam. Okay. Apa masalah dia dengan Tauhid 3 tu, kenapa ni sifat 20 ditekankan di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ni kan orang buat gaduh. Sifat 20 ke Tauhid 3? Sifat 20 ni yang kita mengaji lah kat sini, kat masjid ni, dan memang mengajar. So Tauhid 3 ni dia mengajar bahawa ada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Asma' dan Sifat. Tauhid Rububiyah dia kata beriman adanya Tuhan yang mentadbir alam ini, tanpa melihat 1, 2, 3 atau 4 atau 10 Tuhan, atau dia tu Tuhan. Berarti dia kata Fir'aun ni ada Tauhid Rububiyah, sebab Fir'aun kata dia Tuhan. Itu contoh dia. Tauhid Uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Maka dia kata maksud mengesakan Allah pada ibadah, kita solat hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang pergi ziarah kubur, berdoa, ini syirik, sebab dia kononnya sembah kubur. Syirik, berarti dia kufur, syirik akbar. Dia kata macam tu. Kufur ni berarti keluar dari Islam. Keluar Islam ni berarti halal darahnya, halal hartanya, halal isterinya. Ini. Akhirnya lahirlah kelompok yang mudah kafir mengkafir, bunuh membunuh, macam yang terjadi di ISIS. Kalau dulu golongan yang dipanggil dengan golongan Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Yang beza dengan dia, dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Dibunuhlah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Misalnya mati Sayyidina Ali, dibunuh. Ini. Lalu asma' dan sifat, mereka kata bahawa Allah SWT ada sifat selain wujud, sifat kidam, tu semua kita tak ada masalah. Tapi bila dia masuk sifat, Allah ada tangan, ada kaki, ada wajah, ada mata, Allah ni duduk bersila, tak boleh lah. Dan inilah tempat kesalahannya. Dan ini tidak wujud. Di zaman Rasul tak wujud, di zaman setelahnya tak wujud. Tapi yang mewujudkan pada kurun ke-8 Hijriah, dan diteruskan dibawa oleh golongan Salafi Wahabi ini, dan disematkan pada hari ini, didakyahkan membawa Tauhid 3 yang tak pernah masuk Malaysia kecuali setelah tahun 80-an akhir. Itu kisah dia. So, akhirnya sifat 20 ni dianggap Greek Yunani, Tauhid 3 lah ahli sunnah. Wallahualam. Jadi yang saya ingatkan tadi bila Datuk Mufti kita memang bezakan antara Tauhid 3 dengan sifat 20 simple saja. Dalam bahasa kalam mudah tadi, bila saya tanyakan dia saya pengurusi majlis itu, menurut Samahatul Syekh Datuk Mufti kita, Datuk Wan Zaidi, sifat 20 ni digunakan oleh orang Islam untuk pejuang Islam pun untuk lawan orang kolonial, untuk dalam perjuangan kemerdekaan, dalam perjuangan jihad dengan orang bukan Islam. Jadi musuh sifat 20 ni, kalau sifat 20 dia kalahkan adalah orang bukan Islam. Bila kita dengar Tauhid 3, musuh dia orang Islam. Siapa yang porak-poranda kan, yang jatuhkan perpaduan kesatuan, orang-orang yang duduk mengajarkan Tauhid 3 ni sebenarnya memusuhi orang Islam, sebab duk mengtakfirkan ke atau menyesatkan orang Islam sesama Islam sendiri, walaupun dah memang ulama besar-besar dia kata memang tak ada masalah macam ni, dia nak mengkafirkan. Jadi I think kita ambil iktibar dari situ untuk masyarakat kita. Kita boleh nampak samrah dan hasil dia begitu, simple aja. Alhamdulillah. Itu sebabnya balik pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi saya khatamkan di sini dengan semua dah terbang ke atas naik macam burung, nak turun ke darat ni untuk orang awam kita sini. Saya nak tarkibkan sini, tahlil kan, bukan tahlil baca Yasin, doa selamat malam Jumaat, tetapi analyse kan. Simple. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut i'tikad Asy'ariyah tadi, fiqh Imam Syafi'i dan tasawuf Imam Al-Ghazali, atau tarikat-tarikat Mu'tabar, atau tak payah ikut tarikat Mu'tabar, tak ada masalah. Yang tiga ni ciri dia simple. Maksud dia Ahlus Sunnah ada dua, in fact tiga. Kalau Ahlus Sunnah dia baca ikut sunnah baginda dan juga daripada Quran yang tersurat dan juga yang tersirat, saya cakap tadi. Ini yang
melengkapkan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau dia cuma mengikut yang tersurat tetapi bukan yang tersirat, ini jadi salafi lah. Macam Wahabi yang ikut yang zahiri tadi. Dia ikut benda yang zahir, dia tak ikut yang batin dia. Terbaliknya kalau dia ikut tersirat tetapi bukan tersurat, dia Mu'tazilah. Dia ikut akal aja, dia tak ikut nas. Kita dua-dua, tersurat dan tersirat ahli sunnah tu. Lepas tu ada wal jamaah, maknanya majoriti. Mana-mana kita pergi dalam dunia ni, umat Islam semua ada mazhab 4, atau Asy'ariyah atau Maturidiyah dan tasawuf yang tadi. Itu dia. Tapi kalau dah ada 14 negeri ni satu minoriti, tapuk dada tanya sendiri. Jamaah majoriti maksud. Sawadul azam majoriti maknanya. Ini maksud dia di sini. Dan bila dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, sunnah aku dan sunnah Khulafa' Rasyidinku, bukan sunnah Rasulullah saja, tetapi sahabat-sahabat baginda juga. Yang berapa ada mangkatnya baginda Rasulullah SAW, wafatnya baginda Rasulullah SAW, 115,000 sahabat menurut Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Jadi itulah simple kalau kita nak fahamkan untuk orang awam. Ahlus sunnah wal jamaah maknanya kita ada balance zahir dan batin, sunnah yang tersurat dan juga sunnah yang tersirat. Bukan saja hanya tersurat atau bukan hanya saja tersirat, kalau tidak masuk ajaran sesat. Tetapi juga wal jamaah, bukan wal bait. Itu masuk dalam ajaran Syiah. Ini dia. Cantik molek, dah ada balance-nya di situ, tawazunnya di situ. Memang bertuah kita di bumi bertuah Darul Ridwan, ada mufti yang masya-Allah ahli sunnah wal jamaah, ada sultannya ahli sunnah wal jamaah, ikut tu sajalah, tak payah nak kita risau-risau. Ikut kita punya ulil amri minkum dalam hal itu, supaya kita boleh keluar, buat rumah, buat dengan kerja. Tuan DO yang ada di sini dengan sibuknya, ada yang sini yang kerja bus drivernya, yang taksinya, bawa grabnya. Bukan ada masa kita nak jadi ulama atau mujtahid. Itu yang kita taklid, ikut ulama kita yang memang dah jalan yang benar. Alhamdulillah. Jadi moga kita dijauhi oleh puak-puak yang memang ajaran sesat, yang memang kalau kita ikut cara mereka keagamaan tu untuk membenci orang lain, untuk mengata orang lain, untuk hanya condemn saja. Itu bukan agama kita. Cara yang macam itu, cara ahli sunnah wal jamaah, manhaj al-azhari tadi, yang memang kita harmonikan untuk dalam semua perkara. Alhamdulillah. Jadi moga-moga Darul Ridwan selalu akan jadi the grace, the abode of grace. The grace pula. Kita ni gentleman punya abode. Tak macam Darul Ta'zim, itu lebih kuat sikit. Tapi itu kita terlalu gentleman, lembik sangat. So sekarang Alhamdulillah Paduka Seri Sultan Perak dengan mufti yang baru, Alhamdulillah, semenjak tahun 2013, walaupun kita ada enactment yang tidak membenarkan, contohnya Wahabiyah, Salafian itu diajarkan, kurang untuk dalam penguatkuasaan itu. Jadi Alhamdulillah sekarang more work will be done there, insyaAllah.